Yang berlalu kita bersama Yang Amat Berhormat Datuk Partinggi Tan Sri Dr. Adnan Haji Satin, Ketua Menteri Sarawak. Ada sisi yang santai. 20 minit yang lalu banyak kita santai saja perbincangannya. Tapi Tan Sri sebelum kita berehat tadi dia sudah menegur saya, dia kata selepas ini kita bercakap tentang balak. Bila Tan Sri angkat tangan saya mesti tanya. Wajib. Tapi sebelum kita pergi pada soal balak ini ya, mungkin kita, untuk rakyat Sarawak dan juga seluruh Malaysia mengenali Tan Sri secara lebih dekat. Katanya masakan kegemaran Tan Sri adalah masakan Puan Sri ya? Ya, memang. Yang paling istimewanya kita mana? Mesti kata begitu. Mesti kata begitu. Kerana dia hadir sini. Tak apa, nanti Tan Sri lepas rancangan kita boleh berbisik berdua. Yang paling istimewanya masakan apa tu? Macam-macam lah. Semua boleh. Tapi asal Datin yang memberi tangan memang enak lah. Tadi saya sempat rasa karipap di rumah Tan Sri, sedap, betul. Sebagai testimoninya. Cuma Tan Sri tadi kita bercakap soal balaknya. Kenapa balak ini yang menjadi? Selama-lama ini, pencuri kayu telah merajalela dalam negeri Sarawak. Tanpa kawalan yang berkesan. Mereka curi kiri, curi kanan. Hampir-hampir banyak hutan kita sudah habis. Dan royalti pun tidak ada dibayar. Dan bukan begitu saja. Kadang-kadang pegawai hutan, pegawai Forestry Corporation bersubahat dengan mereka. Ada pegawai hutan dan pegawai Forestry Corporation pura-pura tidak tahu. Ada mata buta, ada telinga bengal, ada lidah bisu. Jadi itulah kita panggil semua mereka, sampai-sampai 2,000 mereka, beri amaran. Jika perkara ini masih berlaku, kita akan minta MACC siasatkan mereka. Sekarang mereka takutlah. Tapi takut tidak cukup. Kita mau berkesan. Dalam 6 bulan ini, tiap-tiap hari kita carry rate, serbuhan untuk camp dan sebagainya. Tiap-tiap hari. Polis, Forest Corporation dan sebagainya. Kita beri mereka 29 buah 4-wheel drive, 50 pasang senjata, dan macam-macam kemudahan yang lain. Dan ada berkesan. Tapi yang heran, apabila kita serbukan camp itu, kayu ada, jentera ada, orang tidak ada. Nampaknya mesti ada orang yang cakap dulu. Informer. You better be careful, forest is coming. Adalah stool pigeon, kata orang putih. Tukang padah. Dan tidak lain tidak bukan pegawai forest sendiri. Itulah kita sekarang mereka tidak berani. Tapi kita puas hatilah. Banyak sudah kena tangkap dan reda. Tapi kita tidak puas hati sepenuh-penuhnya. There are a lot to be done. To be done. Kita beri amaran kepada Somel, jangan beli kayu haram. Somel itulah. Kalau tak ada orang beli, mana dia nak jual? Jadi kita begitulah. Ada berkesan. Tapi kita tak akan berhenti. There will be no let up on this one. Until tak ada lagi. So, dan camp, berapa lesen kita cancel. Ada 160 lebih lesen OT. Kita tidak, baharu lagi, ataupun kita cancel. Kerana mereka menggunakan lesen OT ini, dia curi kayu sebelah. Dia ada concession di sini, curi kayu sebelah. Dan simpan di camp dia kata dari hutan dia. Macam mana? OT lesen 1,000 ekar. Berapa banyak kayu? Tapi sampai 10 tahun tidak pandai habis kayu tu.
Itulah dia curi. So these are the problem we can solve lah. Ini satu perkara yang saya secara peribadi perhatikan. Saya ingin angkat malam ini kerana setengah pemimpin, masalah sebegini mereka anggap masalah yang harus mereka selesaikan secara diam-diam. Tetapi Tan Sri sangat candid, malah sangat tegas dalam konteks integriti. Sehingga kan pemimpin diminta buat aku janji, disaksikan pula oleh pihak SPRM. Ini suatu yang... Itu langkah pertama lah. Langkah pertama. Dia janji integrity pledge lah. Termasuk pegawai-pegawai kerajaan, menteri-menteri dan sebagainya. Dan itu langkah pertama lah. Tapi jangan kita fikir kerana mereka tanda tangan loyalty pledge perkara itu selesai. Tak. Itu just the beginning only. So itulah keadaan sekarang. Begitu juga kita nak menyelesaikan orang curi kelapa sawit. Dia curi kelapa sawit, kadang-kadang kilang tu membeli kelapa sawit mereka sendiri. Orang lain yang curi. So this is another problem we have to solve lah. But slowly lah, give me time. Yeah. Give me 5 more years lah. I cannot do much within 1 year. Okay. But mesti ada kerjasama. Sekarang yang bagusnya, orang ramai dah berani memberi laporan. Banyak kita sebuhan ini kerana maklumat dari member of the public. Sekarang dia coming forward lah. Kerana mereka tahu kita they're serious about it. Okey, cukuplah balat. Tan Sri, kita harus angkat komen ataupun soalan di Facebook. Saya mohon izin Tan Sri untuk mengangkat soalan yang dibawakan oleh Syahidah Mustafa, bertanya tentang media sosial yang disalahguna. Kerana menurut Syahidah banyak unsur yang buruk dan juga fitnah diputar belit. Jadi belia keliru katanya. Jadi mohon nasihat. Social media ni kita boleh kata apa saja kita mahu. Tak ada had, tak ada apa saja. Sama ada betul tidak betul, go ahead saja. Jadi dan manusia ni kadang-kadang ada tabiatnya, jika perkara itu dicetak, benar lah ya. Jadi kita mesti kritikal lah. Kita letak sendiri, kita siasat betul ke tidak. Dan kemungkinan parti pembangkang dapat meninggalkan kita lebih kuat lagi dari sosial. Mungkin kerana pembohong banyak di parti pembangkang lah. BN pun ada juga lah, tapi tetap banyak. Tapi tidak macam parti pembangkang lah. Tak pandai sangat. Tak pandai sangat membohong. Tapi kita mesti kritikal. Yang pentingnya kita mesti kritikal. Betul ke tak betul. Kadang-kadang yang bukan. Yang bukan dikatakan. Tapi ini vehikel yang susah kita nak kawal. It's open. Kawal. Okey. Kita mengharapkan kematangan pengguna media sosial. Tan Sri, kita sudah lebih setengah jam bersama. Saya harus beri ruang kepada audiens dalam dewan ini untuk bertanyakan soalan. Welcome. Boleh. Jadi silakan. Soalan yang pertama dari mana? Silakan. Boleh kita berikan mikrofon? Mohon perkenalkan diri. Silakan. Mohon perkenalkan diri dan tanyakan soalan. Siapa ya? Nama Muhammad Tan Sri. Ya. Nama saya Tang Kai sebagai ketua pemuda parti SUP. I know you are. Tan Sri kenal ya? Yang Muhammad Tan Sri semakin popular di kalangan masyarakat Cina. Oleh sebab Yang Berhormat sangat tegas dalam banyak perkara. Dan apakah polisi-polisi lain yang melibatkan kepentingan kaum Cina? Nombor satu, jangan gelap kaum Cina pendatang. Mungkin masa nenek moyang mereka, generasi pertama memang pendatang. Tapi jika sudah 3-4 generasi, apa lagi pendatang? Mungkin mereka pergi negeri Cina, makan angin dan sebagainya, mengunjung adik kakak. Tapi selepas itu mereka pulang.
Dan pulang di negeri sini dia pulang. Tak ada dia pulang negeri China. Jadi nombor satu, jangan panggil mereka pendatang. Kedua, jagakan pelajaran mereka. Orang Cina pandang tinggi education. Bahasa mereka, budaya mereka, tolonglah mereka dalam bidang ini. Serve them. Apa nama? Di Malaysia ini kita benarkan vernacular school. Vernacular school, following your own curriculum, and you follow the national curriculum also. So that's one. Two, give them business opportunity. Open society, free enterprise, and so on. So those are the three things that yang penting bagi orang Cina. Betul? Nganggut saya. Saya melihat Tan Sri, walaupun yang bertanya itu dari SUPP, tetapi kelihatannya di dalam media mutakhir ini, kita mengkaji kenyataan-kenyataan termasuk yang dikeluarkan oleh pemimpin pembangkang, memperakukan bahawa pendekatan Tan Sri itu menjadi momentum semakin popular dalam kalangan. Itu terpulang pada mereka lah. Kalau dia kata popular, join us lah.